kita pergi kepada seterusnya kepada persoalan taharah. Tajuk hari ini sebenarnya tuan-tuan banyak. Kalau tuan-tuan tengok slide-nya, banyak untuk dibincangkan. Cuma hari ini seperti mana Ustaz sebut pada awal, kita nak fokus kepada perkara-perkara penting ketika kita buat amal ibadat haji. Bukan maksudnya kita tak nak pergi pendetailan kepada satu-satu tu. Kalau perbincangan kepada satu-satu itu makan masa yang yang lama dan perbincangan yang panjang. Cuma kita nak sentuh yang ada aspek yang kaitan sangat rapat dengan ketika kita ibadah haji dan umrah saja. Baik, pergi kepada persoalan taharah. Jadi dalam bab taharah ni kita nak bagi tumpuan kepada beberapa perkara, iaitu pertama tentang istinja. Istinja maknanya kita menyucikan diri kita daripada buang air kecil ataupun buang air besar. Yang ni kita kena ambil perhatian. Tuan-tuan, ambil perhatian. Sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW kita tengok kewajipan beristinja dengan sempurna. Kita istinja kita tu kena biar sempurna. Sebab apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul. Hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah diri kamu daripada kencing. Fa inna amata azabil qabr minhu. Kerana kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Kita kena hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita tuan-tuan, apa yang berlaku kita nampak orang kita ni, maaflah kan Ustaz sebut, tapi mungkin orang Islam yang prihatin tak berlaku benda ni sebut. Kadang-kadang dia buang ikut suka, lepas buang tak basuh pun, jalan je terus kan. Kadang-kadang kita tengok di tandas awam, RNA, kita tengok Masya Allah, simpelnya dia orang buang kan, tanpa buat istinja. Istibrak lagilah. Istibrak kita kena orang kata suci betul-betul bagi habis kita punya kencing tadi ni. Kalau kita istinja pun dia tak buat, istibrak lagilah kan. Jadi jaga, sebab dia ada kaitan. Bila tak disuci dengan baik, dikira kita bernajis. Kalau kita bernajis, macam mana kita nak buat amal ibadat solat? Macam mana kita nak tawaf nanti? Jadi ambil perhatian ini. Sebab itu Nabi sebut, kebanyakan azab kubur itu datang daripada soal kencing tak clear. Jadi kita kena ambil perhatian. Jadi kita ingatkan tuan-tuan. Jadi Ustaz tak naklah sebut syarat istinja apa semua. Tuan-tuan boleh buka yang ni. Cuma kita nak bagi peringatan. Sebab apa yang berlaku? Takut kebiasaan yang kita buat di Malaysia tu bawa sampai ke tanah suci. Ataupun kita kalau boleh kita dengan mendalami benda ni, kita lebih memahami Islam untuk kita hidup dalam gaya kehidupan seorang Islam, seorang Muslim yang sentiasa jaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan anggota dia. Jadi dia jaga. Terutama soal kencing. Soal buang najis, kecil dan juga besar. Baik, antara benda yang kita nak sebut juga ialah cara nak berwuduk di tanah suci. Ini kita nak, mungkin tuan-tuan dah tahu, tapi kita nak fokus pada hari ini. Begitu juga perkara yang membatalkan wuduk, nanti kita fokus kepada sebab sentuhan. Begitu juga wuduk sahibul jabirah. Macam mana kita nak bagi pempahaman ini? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun wuduk kita dah sebut. Rukun wuduk kalau kita tengok ada berapa? Ada 6 rukun wuduk. Tuan-tuan boleh baca niat, basuh muka, basuh 2 tangan, sapu kepala, basuh 2 kaki, tertib hingga tu. Yang ni tuan-tuan biasa dah kita dengar dan tuan-tuan selalu dah buat hari-hari. Jadi kalau boleh pesan Ustaz ialah dalam buku ni kita tengok satu-satu, kita baca balik mana yang untuk mencapai kesempurnaan kepada setiap rukun ini. Kalau kita tengok fokus kalau kat tengah haji ni basuh muka ni, kadang-kadang dia basuh muka simple macam tu, tapi muka ada had. Kalau sebahagian atas ni, bahagian tumbuh rambut atas ni sehingga bahagian dagu bawah, okey, telinga ni sampai ke sini. Jadi kena, itu cara nak basuh muka betul-betul kan. Begitu juga basuh tangan yang macam mana kita nak. Yang ni tuan-tuan mendalami. Sebab apa?
Sebab wuduk ni perkara penting kita sebut. Nak tawaf kena ada wuduk. Nak tawaf kena ada wuduk. Kalau kita tawaf dengan wuduk tak sempurna, terganggu solat kita, terganggu tawaf kita. Masalah pada tawaf kita, masalah pada solat kita. Bukan masalah pada wuduk saja. Jadi, tuan-tuan hati. So, Ustaz nasihat. Mari kita sama perbetulkan. Sebelum kita nak pergi Mekah, dalami persoalan wuduk ini. Cara nak ambil wuduk yang sempurna. Basuhnya dengan sempurna macam mana? Kita mendalami perkara ini tersebut. Cuma, hari ni Ustaz tak nak ceritalah pada rukun itu macam nak sempurna, dia jadi akan masa yang panjang. Cuma sekarang ni nak fokus macam mana kita nak berwuduk di ada lokasi dalam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dalam perjalanan kenderaan di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sebab apa? Tempat-tempat ini dipanggil tempat-tempat sesak. Tempat-tempat sesak. Dekat kalau kita pergi Mekah waktu haji, ini tempat-tempat yang orang kata ramai orang sesak. Jadi cara nak ambil wuduknya, takkan kalau dalam Masjidil Haram kita batal wuduk, kita keluar balik, nak masuk balik tuan-tuan. Bisa. Begitu juga dalam perjalanan, kadang-kadang tak ada air, mana ada paip air yang kita nak jumpa. Begitu juga di Arafah dan Muzdalifah dan Mina, ini tempat orang ramai. Kalau kita tak ready, maka kita. Jadi cara dia macam mana tuan-tuan? Saya nasihatkan, tuan-tuan sebelum nak pergi, beli yang ni. Ini satu contoh lah, taklah jenama ni je. Ini satu contoh, iaitu botol air. Ataupun kita buat botol air mineral, maknanya sentiasa bersama kita tu botol air mineral ataupun semburan ini, botol semburan ini untuk kita ambil wuduk ketika tempat-tempat yang sesak macam ni. Supaya kita tak perlulah kena nak pergi tempat wuduk, tak perlu nak pergi ke tandas untuk kita ambil, untuk memudahkan kita. So cara nak ambil macam mana? Kita guna ini. Kita guna botol ni, contohnya kita ambil botol ni, kemudian sama ada kita nak, kalau ni botol spray satunya. Ni botol spray kita bawa. Kalau botol air mineral, kita tuang. Kadarnya kita tuang, kan ada, nanti kita sapu. Contohnya botol air, macam ni, boleh juga. Cuma yang ni, sesilap tuang, kalau kita tersilap tuang, habis satu botol. Kan, kena hati-hati betul. Tapi yang ni lebih efisien untuk kita guna, sebab kita boleh tahu hak dia. Contoh kalau kita nak ambil, sama ada kita sembung, bagi nampak takungan air, baru kita sapu muka, kan? Ataupun kita sambung, spray terus di muka. Spray di muka, bila dah nampak ada kesan air mengalir, kita gosok. Kan? Pergi pula anggota tangan, spray. Bila nampak air mengalir, sekurangnya sebut 3 titik, maknanya ada mengalir dah, kita sapu. Begitu juga, lebih mudah. Begitu juga tangan ni, kepala kita spray, ataupun tak nak kita spray dekat tangan, nampak kita sapu, kan? Begitu juga dengan, kalau nak ambil yang sunat basuh telinga ke, jadi kita buat macam tu. Kaki, jadi satu botol ni boleh jimat untuk kita ambil air. Jadi cara ni tuan-tuan praktikal. Kalau tidak tuan-tuan nak kena keluar daripada Masjidil Haram, pergi ke tandas ambil wuduk, ataupun pergi ke tempat wuduk lain. Ada setengah orang, Ustaz, saya tak biasa lah Ustaz, nak pergi ambil. Jadi, latih-latihlah sebelum nak pergi. Latih ambil sesak. Ataupun sekarang ni pun Ustaz nampak, benda ni boleh kita praktikalkan di Malaysia. Walaupun kita ni, negara kita, Allah anugerahkan air yang banyak tuan-tuan. Tapi kesedihan bila Ustaz tengok setengah di kalangan masyarakat kita ni, bila ambil wuduk di masjid, Masya Allah, macam dia sedang mandi di sungai. Dia buka paip air tu sekuat yang mungkin. Padahal dia nak basuh sedikit saja. Maka itu pembaziran. Yang ni yang Nabi larangnya. Wa in kuntum ala nahrin jarin. Nabi kata, walaupun kamu dalam apa dia? Sungai yang mengalir pun, kita kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, pesan saya pada semua yang melihat, begitu. Jimatlah air ketika kita mengambil wuduk. Sebab kita nak basuh ni bukan syaratnya. Sebab kebanyakan air yang kita guna wuduk, banyak terbuang begitu saja daripada yang basuh anggota wuduk kita. Maka pastikan kita jimatkan air. Memadai dah, kita buka sekadar, kita boleh tahan, sapu muka sikit,
sudah memadai. Kadang-kadang ada orang kalau nak ikut sempurna ni, orang was-was. Tuan-tuan pernah jumpa dengan orang was-was ambil wuduk. Orang was-was wuduk ni, dia buka air kuat macam mana pun, sampai berkali-kali dia ulang. Maknanya, itu boleh bawa kepada kita was-was dalam ambil wuduk pula nanti. Bahaya. Jadi, tuan-tuan, kita ambil wuduk dengan cara yang baik. So, yang ni cara bawa botol ni ataupun botol air. Cuma Ustaz nasihatkan ni sebab apa? Sebab dia tak akan tertumpah, dia tak akan tu, senang kita nak. Cuma kalau bawa botol air tu, botol mineral tu, takut-takut nanti tertuang banyak, habis basah pula, nampak? Jadi dekat sini, dekat mana? Dalam Masjidil Haram pun kita boleh buat. Dalam bas pun boleh kita buat. Sebab tu kadang-kadang ada bagi alasan naik bas tak boleh nak baca Quran sebab apa? Tak ada wuduk. Kalau dia ada botol ni, tak ada masalah. Di mana-mana dia boleh berwuduk. Tak perlu dah. Kita nak sentiasa kita ni berada dalam wuduk, sentiasa dalam keadaan beribadat. Maka tuan-tuan manfaatkan. Jangan kita putus wuduk ketika kita berada di tanah haram. Jadi kita gunakan, manfaatkan benda ni. Jadi itu cara berwuduk. Cuma hari ni kalau dalam kuliah saya secara live, kita boleh tunjuk cara nak wuduk, tapi hari ni dalam online ni Ustaz tunjuk. Cuma Ustaz ni boleh tuan-tuan pelajari cara nak wuduk dengan baik menggunakan botol ini ataupun dengan, cuma kita sebut biarlah air itu mengalir dan jangan diangkat tangan selepas kita dah sapu tu, jangan kita angkat tangan lepas tu kita balik, jadi air yang kita dah tu dipanggil air musta'malah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara berwuduk. Guna penyembur air ataupun botol air. Jadi amalan sunat berwuduk yang ni tuan-tuan boleh baca. Yang ni dalam bab wuduk, Ustaz tak panjangkan kerana apa? Ini perkara-perkara yang tuan-tuan boleh baca dan ini juga kita amalkan. Jadi janganlah ambil yang rukun je, gunakan. Kita suci, menghadap kiblat, baca basmalah, basuh tangan, berkumur-kumur, kita ambil juga benda tersebut supaya kita dapat wuduk yang sempurna. Baik. Perkara yang membatalkan wuduk ada 5. Keluar satu daripada 2 jalan, hilang ingatan, menyentuh kemaluan, murtad dan bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Jadi dalam perkara wuduk ni ada 5 ni, kita nak fokus yang jadi selalu isu ketika solat, ketika haji dan umrah ialah perkara yang ketiga, iaitu bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram dengan tidak berlapik. Yang lain tu semua rasanya tidak jadi masalah kepada kita. Tahu dah, itu memang batal wuduk. Tapi yang bersentuhan kulit ni, macam mana? Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan tanpa lapik, sengaja kata sengaja, batal wuduk. Ini nampak ada. So macam mana? Kita sedangkan dalam keadaan kita ramai orang, sibuk penuh dengan orang. Jadi macam mana kita nak buat itu? Kita sebut batal wuduk ada 5, cuma yang kita nak beri penekanan pada hari ini ialah berkaitan dengan sentuhan antara lelaki dengan perempuan yang ajnabi, dua-dua ni ajnabi, yang tanpa berlapik. Bagaimana keadaan dia? Baik. Wuduk semasa tanah. Bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik mempunyai 2 pandangan. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Pandangan pertama yang paling kuat, maknanya batal wuduk. Yang ni yang kita buat. Yang selalu kita amalkan di Malaysia. Lelaki sentuh dengan perempuan yang ajnabi, perempuan tersebut sekalipun isterinya pun, maksudnya batal. Maknanya yang boleh kahwin. Mana-mana perempuan yang boleh kahwin, bukan mahramnya. Maka pendapat yang kuat adalah batal wuduk sengaja ke tak sengaja, dengan syarat dia berlapik. Tapi tanpa berlapik. Tapi kalau berlapik, maknanya tak batal wuduk. Jadi itu pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat yang kedua, dipanggil pendapat marjuh. Dia boleh diterima pendapat ini. Cuma dia tak sekuat pendapat yang pertama. Kata tidak batal wuduk sekiranya tanpa syahwat. Tentu tak berlapik. Kalau tak ada syahwat, tak batal wuduk. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang marjuh dalam mazhab Syafi'i. Jadi suasana kita pergi tunaikan haji, kita akan menghadapi kesesakan orang ramai. 2 juta orang lebih ketika itu.
dalam Masjidil Haram, di Arafah, naik bas, di Muzdalifah, di Mina, ketika nak melontar, kita akan berhadapan dengan orang yang ramai. Bagaimana? Maka keputusan muzakarah haji kali ke-21 dan kali ke-22, kita memutuskan kita ketika buat ibadat haji itu, ketika tawaf, kita berpegang dengan pandangan yang marjuh, iaitu tidak batal wudu persentuhan antara lelaki dengan wanita. Yang wanita tanpa lapik dengan syarat tidak ada syahwat. Nanti orang tanya, apa itu syahwat, Ustaz? Sebab apa dia sebut tu? Sebab ada kesukaran hajat. Nanti orang tanya pula, apa itu syahwat ni, Ustaz? Ni syahwat ni macam mana nak tentu syahwat ni? Kalau sebutnya, kalau bagi lelaki ini nak tentu syahwat ni, kalau dia masih berlaku intisyar ni boleh mengembang. Tahu kan apa yang nak kembang tu? Maknanya kalau ada timbul kembang tu, intisyar, maka itu dikatakan ada syahwat. Kalau dah tak kembang, Ustaz, macam mana? Iaitu keinginan hati yang membuat dalam hati tu. Tu. Tapi yang ni siapa nak hukum? Tuan punya badan lah. Tuan punya badan. Orang lain tak boleh hukum. Jadi kalau keinginan tu, contoh yang dah tak boleh nak kembang dah, ke usia yang dah lanjut ke macam mana, maka keinginan tu ada tu, bila dia sentuh tu dengan keinginan ada, maka itu dipanggil sentuhan dengan ada syahwat dekat situ. Bagi perempuan pun sama. Kalau perempuan disebut keinginan untuk disetubuhi ataupun ada cairan keluar pada kemaluannya, maka itu tanda orang tu dah sampai syahwat dia. Jadi kalau sentuhan itu selagi tak ada macam tu, sentuh tak, maknanya tak berlaku intisyar, maka dia kata sentuhan itu kita pakai pendapat yang marjuh. Yang kedua, tidak membatalkan wudu. Jadi bila kita tawaf, yalah, lelaki pakai, mungkin dia pakai pakaian ihram kan tuan-tuan. Pakaian ihram bukan tutup semua. Jadi mungkin tangan dia nanti tersentuh dengan mana-mana perempuan yang ajnabi tanpa lapik. Nah, maksud kita tengah ramai. Kan? Ini kadang-kadang tak berlapik pun syahwat, Ustaz. Itu lagi dahsyat lah. Itu lagi dahsyat betul. Kan? Jadi keadaan macam ni kita nak buat macam mana? Ketika tengah tawaf. Sebab kalau tengah tawaf tu, kalau tidak, dia boleh batal wudu. Sentuh tadi ni. Dia tak kena pergi ambil lagi wudu. Sukar bagi dia. Maka ketika itu kita sebut apa dia? Tak batal wudu, dia teruskan pusingan tawaf tersebut. Tak batal wudu, dia boleh teruskan. Kita pakai pandangan yang lain. Tapi adakah pendapat ini kita nak pakai masa waktu haji umrah ni, kita nak pakai waktu tawaf saja? Jawabnya tak. Ada tempat lain juga kita boleh guna pandangan ini. Iaitu bila bermula dari keluar bangunan penginapan, seterusnya sehingga ke dalam Masjid Nabawi. Maksudnya daripada bangunan penginapan, dalam perjalanan kita tu jalan, dalam masjid pun kita dudukkan tu, kalau berlaku persentuhan tanpa lapik lelaki perempuan ajnabi tadi ni, maka kita pakai pandangan ini. Maknanya bukan waktu tawaf saja, tapi juga waktu ini. Begitu juga dalam keadaan yang kesukaran, seperti menaiki pesawat ataupun menaiki bas. Nanti kita tengah nak naik bas, kadang-kadang kita suruh isteri naik dulu. Lepas tu dia pegang tu, kita ingat dia dah lepas tangan. Tiba-tiba kita pegang tangga besi dekat tangga bas tu, tangan dia ada lagi. Macam mana? Batal wudu. Kita pakai pandangan ini. Sebab kita tengah bersesak-sesak nak naik bas tadi ni, maka kita pakai pandangan ini. Pandangan yang marjuh. Begitu juga saya kata dalam tawaf. Yang kita nak jaga sangat ni ketika tawaf lah. Sebab yang jadi sukar bila dah masuk pusingan tawaf ni tuan-tuan, ketika umrah ataupun haji lah lagi, kita dah masuk pusingan tawaf ni tuan-tuan nak keluar, nak masuk balik bukan senang. Jadi ketika itu kita kata kita guna pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Ada setengah orang kata kita tukar mazhab, Ustaz. Mazhab lain sentuh tak apa. Tak apa, dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada dah pandangan kedua. Supaya apa? Kita pakailah pandangan ini supaya nanti soal pembatalan wudu, pengambilan wudu, kita dah ikut mazhab Syafi'i. So kita pakailah. Dari segi batal pun ada pandangan kedua yang kita boleh ambil dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak jadi isu nak tukar mazhab ke tak tukar mazhab dalam soal ni.
Jadi, tapi walau bagaimanapun, jangan pula kita ingat, bila sentuh tu, yang lain tak batal wuduk semua. Ustaz, bagaimana pula saya tengah sentuh-sentuh, saya kentut. Batal tak wuduk saya, Ustaz? Saya sentuh dengan isteri saya, tanpa lapik, dalam masa saya sentuh tersebut, tiba-tiba saya kentut sekali. Batal tak wuduk? Yang tu jawabnya, yang tu batal wuduk bukan sebab persentuhan, tapi sebab kentut dia tadi. Itu kena pergi ambil wuduk jugalah. Yang tu kena ambil wuduk juga. Nanti dia kata dia buat alasan, saya sentuh saat Nabi, tapi dah kentut. Batal dengan sebut kentut. Jadi, ini kena ambil perhatian tuan-tuan. Jadi kita nak sebut ini perkara-perkara yang kita buat dalam ketika kita melaksanakan haji berkaitan dengan bab batal wuduk. Satu lagi persoalan yang sering timbul ialah berkaitan wuduk sahibul jabirah. Sahibul jabirah ni siapa dia? Orang yang ada balutan ataupun tampalan ataupun simen yang diletakkan atas dasar keperluan kerana kecederaan pada anggota badan dia. Maka balutan ini, simen ke, dia balut dengan kain ke, ataupun apa saja balutan, dia boleh menghalang air daripada kena kulit. Sebab kita dah sebut dahulu, wuduk kita nak sebut sempurna, kita kena ratakan air pada bahagian-bahagian wuduk. Tapi tak boleh nak sampai. Sebab apa? Ada balutan. Sebut. Sama ada balutan itu pula kena pada anggota wuduk ataupun anggota wuduk dengan tayamum sekali. Susahlah. Air kena sampaikan juga. So macam mana keadaan orang ni nak ambil wuduk? Ini kita nak. Jadi kalau nak cara yang wuduk, dia ada cara. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kuat, dia kena ambil wuduk, sampai kat tempat, contohnya kalau dia kena dekat tangan, cederaan tu yang dibalut tu dekat tangan, dia kena ambil wuduk, dia basuh muka dulu, basuh tangan kanan, kalau yang kena tangan kiri, yang ni dia sapu air, kemudian dia kena tayamum, kemudian baru dia basuh kaki. Itu cara. Tapi dalam situasi di Mekah ketika menunaikan haji dan umrah, kita nak buat macam mana cara nak ambil wuduk bagi orang yang ni ketika suasana ini? Kita nak sebut. Macam mana nak buat? Dia wuduk seperti biasa, maksudnya anggota yang tak berbalut itu dia basuh seperti biasa. Katakan tangan dia. Tangan dia yang berbalut. So muka dia wuduk, air dengan biasa. Tangan yang sebelah kanan yang tak berbalut ni, basuhkan air. Tapi bila sampai berbalut, dia buat macam mana? Dia hanya menyapu air ke atas balutan tersebut. Kemudian bila kaki, basuh balik. Telinga, kepala, telinga, kaki, dia basuh balik. Macam tu. Itu dia kata, sapu air. Ini cara yang kita buat ketika kita pergi balik. Tapi kalau dah balik Malaysia, itu kita pakai cara yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Cuma ini dalam situasi, keadaan dia macam mana? Keadaan dia di tanah haji. Jadi kita kata, dia wuduk, dia sapu macam tu juga. Dan pendapat ini sebenarnya bukan dalam mazhab Syafi'i, ada dalam mazhab lain pun, kata Malikiyah dengan Hanafiyah ada disebut perkara ini. Cuma yang ni dia kata, bagaimana dengan solat dia? Baik, dia dah buat macam tu wudu, dia sapu atas jabirah. Jabirah ni maksudnya bolotan tadi ni. Kemudian kita kata apa dia? Kita kata galakkan dia i'adah solat yang dilakukan dengan cara dia ambil wudu tu. Jadi solat dia solat juga ketika itu. Lepas tu kita galakkan dia ulang balik solat. Bila dia dah ke lapangan, dah tak ada dah jabirah ada tadi ni, tak ada dah balutan tadi, dah buang dah, dia boleh ambil dengan sempurna, kita kata dia ulang balik solat yang dia ambil wuduk ketika jabirah tadi ni. Ini kita kata dia ulang balik. Cuma tawaf macam mana Ustaz? Saya dah tawaf macam tu. Itu tak ada lah. Tawaf kita selesai. Yang kita nak minta ulang ialah solat yang dilakukan. Itu pun digalakkan tuan-tuan. Kita galakkan dia ulang. Sebab kita anggap ialah dia ambil wuduk dengan tanpa air yang mengalir dengan sempurna, maka kita galakkan i'adah solat mengikut kemampuan dia.